Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Apa khabar semua? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar pelajar-pelajar KUA sekalian? Okey. Harap semuanya sihat walafiat, duduk di rumah. Okay. Dalam mana kita sekarang ni semua satu dunia, bukan sahaja Malaysia, kita semua diuji dengan wabak COVID-19 ni. Jadi saya harap anda semua bersabarlah. Okay. Teruskan berdoa, doakan kebaikan untuk kita semua. Pasti ada hikmah di sebalik kejadian ini. Okay. Jadi sebagai pengenalan, saya nak cerita sikit. Ini adalah video pertama saya, video orang kata video percubaan lah. Okay, saya cuba buat, yang mana video ini adalah orang kata saya nak cuba selepas-lepas ni untuk hasilkan video yang lain lah. Okay, jadi ini adalah satu video yang asas, yang mana ianya akan saya cuba jelaskan dengan terperinci. Okay, perbincangan tentang nahwu dan saraf. Okay, bahagian ataupun bab yang orang kata selalu menjadi kekeliruan ataupun orang confuse lah, walaupun ianya bab yang asas, okay, tapi mungkin kerana banyak sangat belajar jadi kita pun keliru. Okay, so saya minta lah tuan-tuan semua doakan saya agar terus istiqamah dalam berkongsi ilmu ini. Okay, dan kalau tuan-tuan ada cadangan topik ataupun cadangan topik untuk saya bincangkan ataupun penambahbaikan, atau ada kesilapan ke mana-mana ke, tuan-tuan boleh sampaikan melalui komen ataupun boleh message saya direct teruslah. Okey. Okey, jadi yang pertama sekali, untuk video pertama saya ni, saya nak bincangkan tentang isim dari sudut saraf. Okey, kenapa saya pilih isim? Sebab apa? Kalau dari segi orang kata pentingnya, kita lebih baik kita faham kepada isim dulu, dan baru kita pergi kepada fa'il. Okey. Jadi dalam video ini saya nak bincangkan tentang isim dari sudut saraf saja. Okey. Dari sudut nahwu kita akan bincang di dalam video. Okey. Jadi video ini adalah video orang kata video head dia punya kepala dia. Okay, selepas ni akan ada video-video secara detail lah, secara lagi terperinci, video-video yang berkaitan dengan bab-bab yang saya akan bincang dalam ni. Okay, jadi sebelum kita mula, saya rasa tuan-tuan semua dah faham lah kan apa itu konsep isim. Saya rasa semua dah sedia maklum lah isim tu apa, tak perlu saya nak terang lah isim tu apa, fi'il tu apa, haraf tu apa. Okay, jadi hari ni saya nak pergi kepada bagaimana kita nak meninjau isim, okay, melalui beberapa bab ataupun melalui beberapa point. Okay, so tuan-tuan semua dah sedia? Ambil pen, ambil buku nota, tulis, catat apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan. Semua ada 7 point. Catat, hadam. Dulu cikgu-cikgu sekolah saya cakap, kalau tak faham-faham juga, ambil tulis atas kertas, ambil rebus dalam air, minum. Tapi kita taklah sampai macam tu kan. Okey. Jadi yang pertama sekali, bila kita cerita pasal isim, okey, isim, bila kita nak bincangkan tentang isim, bagaimana kita nak tengok isim tu, kita lihat yang pertama sekali berdasarkan kepada komponen akhir. Apa itu komponen akhir? Komponen akhir ni maksudnya perkataan yang last tu. Okey. Jadi ada dua bahagian, iaitu yang pertama sekali kita kata dia sebagai sahih akhir. Okey. Yang kedua, kita kata dia sebagai ghair sahih akhir. Sahih akhir ni apa? Tuan-tuan jangan takut dengan istilah-istilah ni. Istilah-istilah ni saya sengaja guna sebab apa? Kalau tuan-tuan nak baca kitab-kitab Arab, inilah yang akan digunakan. So, kita belajar daripada sekarang ni. Kita gunakan daripada sekarang. Okey. Sahih akhir tu apa? Tuan-tuan jangan takut. Sahih akhir ni segala isim mu'rab yang tidak diakhiri dengan alif lazimah dan ya lazimah. Okey. Kalau tuan-tuan pening juga lagi, senang cerita macam inilah saya kata. Segala isim mu'rab, okey, yang mana
akhir dia tu bukan huruf illah. Itu je. Contoh dia saya bagi tahu. Okey, macam tulis okey. Contoh dia macam silap saya pakai pen hitam lah. Contoh dia macam kitabun. Kitabun. Tuan-tuan tengok belakang dia ni, tuan-tuan tahu dah. Yang ini adalah huruf yang sahih. Okey. Ghair sahih akhir ni adalah huruf yang akhir dia pula ada huruf illah, iaitu yang pertama sekali alif, waw, ya. Okey. Untuk alif waw ya ni tuan-tuan jangan confuse. Ya ni kenapa kita kata dia ya? Sebenarnya dia bukan ya, sebenarnya dia alif. Sebab apa? Kalau ya dia kena ada titik, tapi kita tak ada titik, jadi kita kata dia alif. Dia sebenarnya lebih kurang sama je dengan yang ini. Alif maksurah kita panggil dia. Okey. So ini adalah huruf-huruf illah. Okey. Jadi dalam ghair sahih akhir ni ada 3 bab. Saya rasa tuan-tuan semua tahu dah ni. Cuma tak nak tunjuk je ni kan. Okey, yang pertama sekali bab maksur. Maksur. Okey. Kemudian mangkus. Okey, minta maaf tulisan saya buruk sikit sebab tulis atas iPad, jadi tak berapa sedap sangat. Kemudian yang ketiga kita kata ada mamdud. Okey. Nak tahu detail? Nak tahu detail kenalah follow video-video lepas ni kan. Jadi ini adalah permulaan sahaja. Okey, tak apa, jangan risau. Tonton ikut video-video yang selepas ni. Okey, jadi ini adalah poin pertama, iaitu kita tinjau isim tu melalui bentuk isim tu sendiri, sama ada dia sahih akhir ataupun ghair sahih akhir. Okey, dan yang paling penting sekali kita kena pasti macam mana nak bezakan antara 3 ini, maksur, mangkus, mamdud. Ini yang paling penting ni, sebab kadang-kadang orang confuse maksur dengan mangkus. Okey, yang kedua kita nak tengok isim ni melalui kejelasan maksud dia. Kejelasan maksud ni iaitu apa? Nakirah dan makrifat. Okey, nakirah dan makrifat. Apa itu nakirah? Nakirah ni adalah satu isim yang tidak menunjuk pada makna tertentu. Okey, dia tak menerangkan suatu makna tu secara spesifik. Contoh dia macam kalau saya kata zahratun. Apa tu zahratun? Zahratun ni bunga. Okey. Orang tahulah ini bunga, tapi bunga mana? Bila kita cakap benda ni, kita kata dalam bahasa Melayu kata nama am lah. Bunga, satu bunga. Ataupun singa, asadun. Okey, singa. Singa mana? Tak tahu. Jadi ini satu perkataan yang general. Okay. Tapi bila kita cerita pasal makrifat, makrifat ni senang je. Secara asasnya makrifat ni segala benda yang ada alif lam kat depan. Okey, alif lam kat depan. Sorry, minta maaf Okey. Segala benda yang ada alif lam kat depan, kita kata dia sebagai makrifat. Okey. Jadi contoh dia macam mana? Macam al-insan. Okey. Al-insan. Okey, tapi ini asas sajalah tuan-tuan. Sebenarnya dalam isim makrifat ni ada 7 jenis. Ini nanti kita akan pergilah one by one. Macam mana, apa itu jenis-jenis isim makrifat. Okey. Okey. Yang ketiga ini adalah kita tengok isim melalui jantina, iaitu sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. Okey. Muzakkar ni tak kisah. Yang penting dia mesti lelaki, tak kisah sama ada pada manusia ataupun pada haiwan. Dan ada juga isim muzakkar yang menerangkan benda yang tidak hidup. Sebahagiannya ada yang kita anggap dia sebagai muzakkar lah. Okey. Sama juga macam muannas. Muannas ni untuk perempuan dan juga untuk haiwan, iaitu muannas kita panggil dia sebagai muannas hakiki. Dan juga sama juga ada benda yang tidak hidup, sebagainya ada yang kita anggap dia muannas. Okey. Jadi tuan-tuan, saya akan keluarkan video juga berkaitan dengan ini secara detail. Kita akan belajar yang pertama sekali macam mana kita nak tanda taknis. Ini detail lah.
tanda ta'nis. Tanda ta'nis ni macam mana? Contoh dia macam ta marbuta. Macam ni kita nak letak dia sebagai perempuan. Macam kalau kita kata talibun. Talibun pelajar lelaki. Kalau kita nak kata dia pelajar perempuan, talibatun. Okey. Yang kedua kita akan belajar dia macam mana kalau ada isim yang walaupun ada ta marbutah, okey, tapi dia muzakkar. Pelik kan? Kena tengoklah tuan-tuan. Kena tengoklah. Tunggu video seterusnya kita akan keluarkan. Boleh belajar secara detail. Yang ketiga, tak ada ta marbutah, okey, tapi dia muannas. Macam mana tu? Nanti kita akan bincangkan. Okay. Yang keempat, isim alam. Okey. Isim alam, macam mana kita nak kategorikan dia, sama ada dia muzakkar ataupun dia muannas. So ini lah bab-bab penting yang kita nak belajar, yang biasa orang confuse. Okey. Alright. Seterusnya, yang keempat, kita tinjau isim melalui jumlah. Jumlah kita ada mufrad, musanna, jamak. Apa tu mufrad, apa tu musanna, apa tu jamak? Mufrad ini untuk satu. Untuk seorang, tak kisahlah satu ataupun seorang. Ataupun kita kata dia tunggal lah. Istilah bahasa Melayu tunggal. Okey. Baik untuk muzakkar ke ataupun untuk muannas. Contoh dia macam fatatun, seorang wanita muda, kan? Alright. Jadi yang kedua kita kata musanna. Musanna ni maksudnya dua. Tak kisahlah dua untuk haiwan ke, dua untuk manusia ke, baik dia muzakkar, baik dia muannas, sama sahaja. Jadi isim musanna ni kalau dalam bentuk dia, macam ni kita nak bentuk dia adalah dengan kita menambahkan yang pertama sekali alif nun. Alif nun. Ini ketika dia dalam keadaan marfu'. Okey. Kalau dia masuk dengan majrur, kita tambahkan dia ya nun. Ini yang kita nak belajar ni. Ini yang kita nak tengok di video yang seterusnya. Okey. Video yang seterusnya saya akan bincang dengan detail macam mana kita nak bentuk isim musanna dengan cara yang betul. Okey, yang ketiga kita kata jamak. Jamak ni, yang inilah yang biasa orang complicated sikit ni, yang orang selalu keliru ni. Okey, jamak macam mana sekalipun kita ada 3 jenis. Yang pertama kita ada jamak, okey, muzakkar salim. Okey. Kemudian kita ada jamak muannas salim. Yang ketiga kita ada jamak taksir. 3 jamak kita ada. Terus terang saya cakap, yang paling susah sebenarnya yang ini. Ni saya tandakan, saya siap. Memang antara yang kita kata kena hafalan lah kebanyakannya. Dia tak ada formula yang tetap, kena melalui pembacaan dan sebagainya. Okey. Jadi dalam video yang bahagian bab ni nanti saya akan terangkan macam mana syarat-syarat untuk kita nak jadi jamak muzakkar salim ataupun muannas salim. Macam mana kita nak tentukan dia sama ada dia boleh ke tak boleh untuk jadi jamak muzakkar salim ataupun muannas salim. Okay, yang kedua kita akan bincangkan juga macam mana bentuk-bentuk jamak ni ataupun bentuk-bentuk musanna ni bila dia bercampur, bila dia jadi marfu', mansub dan majrur. Saya rasa ramai dah tahu dah, cuma kita clarify balik, kita clear balik, betulkan balik kefahaman-kefahaman kita yang mungkin selama ni kita silap faham ke, tapi kita rasa betul. Kan, itu yang payah tu. Kita rasa betul tapi sebenarnya salah. Itu masalah. Okey. Yang ketiga mungkin kita boleh bincangkan tentang bagaimana nak bentuk musanna dengan jamak untuk isim maksur, mangkus dan mamdud. Ini yang susah sikit ni. Macam contoh dia kalau saya kata al-mustashfa, hospital. Macam mana nak buat dia kalau dia maksur, macam mana nak buat dia kalau dia musanna, 2 hospital. Macam mana nak buat dia kalau dia jamak. Itu yang saya tak nak bagi tahu sekarang. Kita tunggu nanti. Tengok tuan-tuan. Kalau bagi tahu sekarang, tak adalah nak tengok video selepas ni kan. Okey. Jadi untuk yang seterusnya, poin yang kelima. Poin yang kelima, kita tinjau isim melalui struktur susunan.
Struktur susunan ni apa? Ada dua, jamid dengan mushtaq. Okey, apa itu jamid? Jamid ni adalah isim yang mana strukturnya, susunannya tidak dibuat dari isim yang lain. Kalau ikut definition buku ni, dia kata ada dua. Yang pertama sekali ada isim jins. Isim jins. Yang kedua dia kata ismul makna. Isim jins dengan ismul makna. Ni saya tak nak tegang lagi lah. Kalau tegangkan panjang pula, melirik pula video ni kan. Kita terang nantilah. Apa itu isim jins, apa itu isim makna. Cukup kita tahu dia bawah jamid. Okay. Yang kedua ni isim mushtaq. Mushtaq ni apa? Mushtaq ni adalah sesuatu kata apa, asal dia daripada perkataan ishtiqaq. Ishtiqaq ni orang kata apa, dia punya maksud dia pecahan lah. Pecahan. Okey. Macam contoh dia, kalau saya kata kataba. Dia telah menulis. Daripada kataba ni kita boleh pecahkan dia jadi katibun. Seorang penulis ataupun orang yang menulis. Kita boleh pecahkan dia juga melalui maktubun. Apa tu maktubun? Yang ditulis. Benda yang ditulis. Kita boleh pecahkan dia juga melalui kitabun. Kitabun. Ataupun yang keempat, maktabun. Kita boleh pecahkan dia, tak ada masalah. Ini yang orang kata apa, benda yang paling menarik sekali dalam bahasa Arab ni. Okey, contoh dia, kalau saya nak katalah, nak buat satu ayat. Kataba katibun maktuban fi maktabin. Okey, telah menulis seorang penulis sesuatu yang ditulis di atas meja. Bahasa Melayu boleh ke buat macam tu tuan-tuan? Tak boleh saya rasa tu. Bahasa Arab, indahnya bahasa Arab sebab satu perkataan boleh jadi pecahan dan boleh create satu ayat. Itu yang menariknya. Okey. Jadi dalam isim mushtaq ni dia ada 7 jenis. 7 jenis. Ini menarik, sangat-sangat menarik. Saya nak senaraikan kat sini, tapi tak apalah, tunggulah. Kalau saya senaraikan sini, tuan-tuan tak tengok dah video lepas ni. Okey, jadi kita tunggu selepas ni video. Okey, sikit lagi tuan-tuan, sabar ya. Harap tuan-tuan sabar. Ada lagi poin yang ke-6. Okey, poin yang ke-6 iaitu kita kata dia sebagai bentuk tasril. Bentuk tasril ni apa tuan-tuan? Tasril ni kalau saya tulislah dalam bahasa Arab dia, at-tasril. Okay. Apa maksud at-tasril ni? Adalah dia satu bentuk keindahan dalam bahasa Arab yang kita nak terangkan maksud suatu benda tu dengan kita nak anggap benda tu kecil. Okay, contoh dia macam nahrun. Nahrun kita kata dia sungai. Nahrun. Okay. Macam mana kalau saya nak kata dia ini sungai? Macam mana kalau saya nak kata dia sungai kecil ataupun parit ke apa ke kan? Sungai kecil. Macam mana kita nak kata dia sungai kecil? Dalam bahasa Arab kita kata dia sebagai nuhairun. Nuhairun. Ini bab ni memang kalau tuan-tuan belajar memang kata apa, memang melekat je lah. Tak lekang lah orang kata buku tu. Tuan-tuan memang sangat menarik lah orang kata. Okey, contohnya tuan-tuan satu lagi. Dalam hadis Nabi biasa dia akan panggil pembantu dia tu Anas bin Malik. Okay, tuan-tuan kan? Anas. Okay. Ada hadis Nabi panggil Anas, bukan Anas, dia panggil Unais. Unais. Kenapa Nabi panggil Unais? Okay. Unais. Unais ni adalah sama juga maksud dia, tapi dia adalah maksud orang kata apa, Unais ni Anas yang kecil. Jadi kalau kita kata tasril ni biasanya banyak kegunaan dia lah. Ada juga untuk ukuran. Kita nak kata kecil dia sesuatu benda tu. Macam tadi itulah yang naharun,
jadi Nuhair. Boleh jadi juga kita nak kata, kita nak maksud dia macam menghina ataupun meremehkan. Kalau kita kata, tapi ini saya tak berapa familiar sangat lah. Okay. Ada juga maksud yang macam Hasan dengan Husain. Husain tu, Hasan tu maknanya seorang yang baik lah. Husain tu adalah adik kepada Hasan. Macam juga dengan Abdullah, Ubaidullah. Abdullah, Abdun, kalau tasghirkan dia, kita akan jadi dia Ubaid. Okey. Yang ketiga, mungkin dia digunakan tasghir ni untuk menerangkan makna jarak waktu ataupun tempat yang dekat. Ini. Kemudian yang keempat, memberi sentuhan kelembutan dan kehangatan. Contoh dia macam kalau saya kata Ibnun. Ibnun, anak. Kalau anak kesayangan, kita menjadi Bunaya. Kan biasa dalam Quran dan hadis ataupun dalam bahasa Arab kita sebut ya bunayya, wahai anakku. Itu lebih kepada maksud kesayangan. Okey, sangat menarik tuan-tuan. Tak apa, jangan risau, nanti kita akan belajar lebih detail dalam bab ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu nisbah. Nisbah ni pun sama juga menarik macam tadi bab sebelum tu tadi, iaitu tasghir. Okey, nisbah ni kita kata dia macam ni lah. Kita saya nak terang bahasa Melayu pun saya tak apa reti lah. Kita menisbahkan dia lah. Macam contoh kalau saya kata orang Arab. Tuan-tuan biasa kan tengok kan, Arab disebut Arabiyun. Arabiyun, iaitu orang Arab. Maksudnya dia asal daripada Arab. Ataupun kalau tuan-tuan biasa dengar, kau orang mana? Ana min Sudan wa ana Sudani. Sudani itu maksudnya dia orang Sudan. Orang Sudan. Jadi bentuk nisbah ni dia macam-macam kegunaan dia. Tapi kita kata kegunaan dia mainly untuk kalau kita nak kata warga negara lah. Warga negara ke apa tu, asal daerah. Macam imam hadis pun sama. Macam Imam Bukhari, kenapa dia kata Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari? Sebab apa? Dia asal daripada Bukhara. Sama juga macam Tirmizi. Dia asal daripada kawasan namanya Tirmiz. Jadi diistilahkan, dinisbahkan kepada Tirmizi. Sama juga macam di Malaysia pun, di tanah Melayu pun, Al-Fatani. Okay? Al-Fatani maksudnya daripada asal daripada Patani. Al-Malizi dan sebagainya. Itu semua kita kata sebagai nisbah. Ini sangat menarik tuan-tuan. Tuan-tuan nanti tuan-tuan akan belajar, tuan-tuan akan tengok ini. Saya akan cuba listkan apa perkara yang nisbah-nisbah yang biasa masyhur lah. Macam Al-Qaradawi. Ramai orang salah sebut Al-Qaradawi. Sebenarnya Al-Qarada, iaitu daripada tempat kat Mesir kan. Saya pun tak apa ingat sangat. Jadi dia adalah Al-Qaradawi. Tapi biasa kita sebut Al-Qadawi kan. Okey. Jadi dalam bab ni, bila nanti saya akan masuk bab ni, kita akan belajar macam mana nak bentuk nisbah ni. Dan kaedah asal dia kita nak bentuk dia. Bukan sembarangan kita boleh main tibai, tak boleh. Ada kaedah dia macam mana kita nak buat. Okey. Dan juga yang lagi complicated, macam mana kita nak bentuk nisbah ni daripada isim maksur ataupun mangkus ataupun mamdud. Ini yang payah ni. Tapi tak apa, menarik. Kalau kita faham kaedah asal dia, memang sangat menarik. Okey. Kemudian macam mana kita nak bentuk nisbah ni daripada isim jamak. Ini pun satu hal juga ni. Dan juga ada isim nisbah yang dia lari sikit pada kaedah. Contoh dia macam Nasrani. Dia lari sikit daripada kaedah dia. Okey. Jadi itu sahajalah setakat ni. 7 poin-poin penting, okey, yang macam mana kita nak kaji isim melalui beberapa poin. Okey, jadi kita boleh recap balik. Okey, rumusan ni saya buat ni, tuan-tuan boleh snapshot lah, boleh hantar ke orang ke. Okey, jadi yang pertama sekali, bila kita nak cerita pasal isim, kita tengok komponen akhir dia, sama ada dia sahih akhir ataupun ghair sahih akhir. Ghair sahih akhir ni ingat, yang mana mangkus, mamdud, maksur. Ini adalah ghair sahih akhir. Yang selain daripada itu, semuanya itu adalah sahih akhir. Simple, kan?
nakirah dan makrifat. Nakirah dan makrifat ni ingat, alif lam tak ada alif lam je. Buat masa sekarang ni lah. Tapi bila kita dah belajar detail, adalah istilah-istilah selain daripada ni. Okey. Yang ketiga, muzakkar muannas. Muzakkar muannas ni saya rasa semua tahulah. Lelaki dan perempuan. Yang keempat, mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak ni sama ada kalau mufrad 1, musanna 2. Kalau jamak lebih ataupun sama daripada 3. Okey. Yang keempat, jamid dan mushtaq. Jamid dan mushtaq ni, jamid ni yang kekal ataupun yang tak ada sebelum tu. Mushtaq ni pecahan yang kita boleh, yang tadi saya bagi contoh tu lah, kataba, katibun, maktubun, maktabun dan sebagainya. Okey. Yang keenam, bentuk tasghir. Tasghir ni kita kata kita mengecilkan dia. Macam tadi saya bagi contoh, naharun jadi nuhairun. Okey. Bahrun jadi buhairun. Bahrun adalah laut, buhair tasik. Menarik kan? Itu istilah-istilah dia. Yang ketujuh, bentuk nisbah. Bentuk nisbah ni yang tadi baru kita bincangkan tadi itulah. Contoh dia macam al-Masihi, as-Sinai, okey, al-Fransi, al-Hindi, al-Arabi, al-Qahili. Ni semua nama orang kata apa, dia punya contoh-contoh dia bentuk nisbah. Tapi tak apa tuan-tuan, jangan risau. Kita akan buat setiap satu ni yang tuan-tuan tengok ni, satu ni semua ni, kita akan buat satu video yang khas untuk setiap satu bab ni. InsyaAllah tuan-tuan tengok video tu, share, like, komen. Apa-apa kalau tuan-tuan tak pasti, tuan-tuan boleh hantar komen lah, bagi tahu kami. Dan kalau ada kesilapan fakta ke apa ke, inform juga kami. Mungkin kami boleh betulkan, ataupun kalau terlalu besar kesalahan itu, kita boleh delete terus lah. Kan? Tak nak juga salah bagi fakta dan sebagainya kan. Okey, jadi tuan-tuan ikut siri ni sampai habis, insya-Allah tuan-tuan akan faham dengan lebih detail. Okey. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.